Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Halim, PPISMP Ambilan Jun 2023, Bahasa Melayu, di bawah subjek GPIM 1022 Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan membentangkan tajuk penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah dan Rasulullah mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Jadi dapat kita lihat di sini e-poster yang bertajuk Penghayatan Akidah dan Ibadah Berpandukan Sunnah Rasulullah Mampu Membina Peribadi dan Jati Diri Muslim. Jadi di sini terdapat langkah dan juga kesan yang akan saya huraikan di slide yang seterusnya. Yang pertama sekali, kita perlu tahu apa itu akidah. Akidah merupakan asas penting yang perlu ada bagi diri setiap insan yang bergelar Muslim. Tanpa akidah yang mantap dan jitu, hilanglah keseimbangan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Lahirlah kekacauan dalam kehidupan seharian. Kehidupan tidak akan mendapat ketenangan dan akan terputus hubungan sesama manusia. Seterusnya, apa itu ibadah? Istilah ibadah dalam perspektif Islam mempunyai pengertian yang amat luas dan ia bercirikan hal berikut, iaitu yakin bahawa pihak yang disembah atau yang ditujukan ibadah dipatuhi, ditaati dan diperhambakan diri dalam ibadah itu, iaitu tentunya dalam konteks Islam, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kebesaran dan keagungan mengatasi segala sesuatu yang lain secara penuh sadar dan faham. Menurut serta mengikat diri dengan segala suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala atas asas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya sumber segala sesuatu yang dipunyai oleh hamba yang melakukan ibadah. Seterusnya, kita lihat apa itu sunnah. Sunnah dari sudut bahasa adalah jalan atau kehidupan sama ada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Adapun dari sudut istilah pula terbahagi kepada dua antara definisi ahli hadis dan juga ahli usul. Yang pertama kita lihat daripada sisi ahli hadis. Ahli hadis mengatakan sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada perkataan, perbuatan, takrir iaitu persetujuan, sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah dan kehidupan baginda SAW sama ada sebelum perutusan baginda SAW menjadi Rasul. Yang kedua, kita lihat daripada sisi ahli usul. Sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi SAW selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir iaitu persetujuan baginda SAW. Jadi kita pergi ke langkah membina peribadi dan jati diri Muslim dari segi akidah. Langkah yang pertama ialah lemah lembut serta berkeprihatinan. Kesan iman dalam diri seseorang dapat mendorongnya kepada suka melakukan kebaikan terhadap orang lain sama ada kaum kerabat ataupun tidak, kepada jiran atau bukan jiran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, kerabat karib, anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin serta jiran yang dekat ataupun yang jauh, teman sejawat dan juga orang musafir yang terlantar dan hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Langkah yang kedua ialah mencintai Rasulullah. Menurut Muhammad Suhaib, terdapat beberapa cara para sahabat mengukuhkan kecintaan kepada Nabi SAW, iaitu dengan bersegera apabila menjawab panggilan dan melaksanakan perintah baginda SAW. Memerangi orang yang menyakiti baginda, mencintai apa yang disukai baginda, memelihara hadis Nabawi serta mempelajari sirah Nabawiyah. Sebagai contoh, sebuah hadis yang direkodkan oleh Al-Bukhari yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah memasuki tandas. Berkata Ibnu Abbas, maka aku letakkan air untuk baginda berwuduk. Maka baginda bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Maka diberitahu kepada baginda. Maka baginda SAW berkata, ya Allah, kau berikanlah kefahaman dalam urusan agama kepadanya. Seterusnya, kita pergi kepada kesan membina peribadi dan jati diri Muslim dari segi akidah.
Kesan pertama yang dapat kita lihat ialah sikap bersedia berkorban. Sebagai contoh, Saidina Ali yang sanggup menjadi perisai Rasulullah ketika kedudukan Rasulullah hampir dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Seterusnya, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang kaya dengan harta. Beliau boleh hidup mewah dan manja, namun Mus'ab meninggalkan segalanya untuk Islam. Beliau mendapat amanat Rasulullah SAW untuk pergi ke Madinah untuk mengembangkan Islam di sana. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang bermaksud, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai pada setiap tangkai. Ada 100 biji. Allah melipat kali gandakan bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kesan kedua yang dapat kita lihat ialah melahirkan Muslim yang berperi kemanusiaan. Kesan keteguhan akidah juga dapat menjadikan seseorang itu berperi kemanusiaan atau berbuat baik dalam pergaulan dengan sanak saudara dan kaum keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh umatnya supaya berbuat baik terhadap kedua ibu bapa lebih dari yang lain, kerana kedua ibu bapalah yang berperanan dalam kehidupan mereka, bahkan sebab kelahiran mereka di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, iaitu sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, iaitu yang bersopan santun. Seterusnya, kita pergi kepada langkah membina peribadi dan jati diri Muslim dari segi ibadah. Yang pertama, menunaikan ibadah dengan penuh ketaatan dan rasa kehambaan. Tanda iman seseorang hamba apabila ia tunduk dan patuh kepada Allah, mengikut ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benar ikutan dan dengan penuh ketaatan. Jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 183 surah Al-Baqarah bahawa ibadah puasa adalah untuk menjadikan kita insan bertakwa. Dalam firman Allah juga dapat kita lihat yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Yang kedua, memohon dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam keadaan senang maupun susah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menciptakan virus-virus, dan Dia jugalah yang menciptakan ubat-ubat atau penawar. Maka tidak ada jalan dan cara yang paling terbaik untuk keluar daripada kelemahan diri kecuali dengan menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuat, kepada yang Maha Kaya, kepada yang berkuasa atas segala sesuatu. Firman Allah yang bermaksud, maka ia dengan keikhlasan dan penyerahan diri kepada Allah diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka, dan Fir'aun bersama-sama kaumnya ditimpa azab yang seburuk-buruknya. Akhir sekali, kita pergi kepada kesan membina peribadi dan jati diri Muslim dari aspek ibadah. Kesan yang dapat kita ambil ialah dapat mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menjadikan satu simbol pengabdian dan kepatuhan seseorang hamba terhadap penciptanya. Huraian di sini ialah keimanan kepada Allah adalah titik perubahan dalam kehidupan manusia daripada sebarang perhambaan kepada pelbagai kuasa, benda dan perhitungan kepada perhambaan kepada Allah yang Maha Esa sahaja. Kedua, keimanan kepada hari akhirat dapat menyedarkan manusia mengenai kehidupan lain di alam gaib yang berbeza daripada alam sekarang ini. Seseorang itu tidak akan berusaha sekadar terbatas kepada kepentingan jasmani dan tidak akan mencurahkan sebahagian besar cita-citanya untuk keenakan dunia. Jadi, sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.